Okey, thank you kepada Cik Faris, rakan saya. Uh, Okey, before that, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? First and foremost, I would like to congratulate all of you lah. Sebab daripada hari Jumaat sampai hari Ahad, berjaya bersama kami di WR Trader Academy untuk mempelajari macam mana nak trade FPO. And last, kita berada pada sesi terakhir, iaitu sesi trade saham lah. Macam mana kita nak trade saham. Tapi of course lah, before we proceed, macam mana nak trade saham, yang Tuan Faris akan tunjukkan nanti satu perkongsian yang sangat bermanfaat, terutamanya bagi trader yang dah lama trade saham tapi profit dia tak adalah kencang. Alright, tuan-tuan dan puan-puan. Before that, I introduce myself. Nama saya Muhammad Azwar bin Hassan. Saya merupakan remiser dan juga CFBR di CGS CIMB. Di WR Trader Academy, saya handle segmen saham. And then pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, saya bersama anda live daripada Kelantan Darul Naim. Disebabkan saya live dari Kelantan, abai-abai akak-akak sekali Bukan akak kuih tu, kakak-kakak sekali jadi tak nampak lah gaya atau teman ni, tak adalah rupa macam weathercaster kat depan tu. Ada situasi tak membenarkan saya berada di Kuala Lumpur, jadi terpaksa lah buat hari ini. Harap maaf lah semua ya. Kalau rasa-rasa nak mengumpat kemudian, janganlah mengumpat sekarang. Alright, tuan-tuan dan puan-puan. Before we proceed, kita nak test dulu. Bagi mereka yang dah lunch, respon 1 dekat chat. Bagi mereka yang belum lunch, atau respon 2 dekat chat. Yang jenis geng-geng diet respon, nak tengok jugalah berapa orang diet hari ni. Ada yang bertanya, teman ni orang mana? Teman ni orang Kelantan. Tapi dulu selalu lah pergi ke sananya. Arit, quarter adalah sekali dua. Macam itu. Quarter lama kanan tu favourite lah. Ada kawan duduk sana dulu. Dulu. Alright. Yes, tuan-tuan dan puan, saya orang Kelantan. Amboi Kelantan lah. Pure Kelantan. Tapi Alhamdulillah, semua logat kita boleh pay. Tak ada masalah. Nak sembang utara, nak sembang selatan, timur, barat, semua kita layan ya. Cencaluk, budu, kicap, toyu, semua kita makan. Satu Malaysia. Tu dia. Alright, tuan-tuan dan puan. Saya harap semua bersedia. So, kita akan terus kepada apa itu, saham lah. Senang cerita pelaburan saham di Malaysia. Sebab tuan-tuan dan puan, kalau kita nak trade, kalau kita perhatikan kita punya session dekat WR Trader Academy, kita mula dengan apa itu FCPO kan. Sebab kalau kita, tuan-tuan dan puan, tak kenal produk tu, tak faham produk tu macam mana, kita nak trade akan menyebabkan kita punya trade tu tak kencang, tak maju. Sebab sama juga dengan FCPO, kalau kita fikir dia macam saham boleh long je tapi kita tak tahu dia boleh short, rugilah. Sama juga dengan saham. Saham di Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, adalah satu term umum yang merangkumi pelbagai produk dekat Bursa Saham Malaysia. Itu dekat Bursa Saham Malaysia ni ada sebenarnya 6 produk yang kita boleh pilih kalau kita nak trade, kalau kita nak labur. Yang pertama saham, ataupun kadang-kadang orang sebut equity. Ada on the date lah ni, pada tahun 2021 terdapat 949 kaunter saham dengan around 500 lebih tu patuh syariah. Jadi kita ada warrants, ada call warrants, ada put warrants. Warrants ni apa benda pula dah? Kejap lagi kita cerita. Ada rights, ada REITs, ada ETF, ada bond dan ataupun untuk Islamic punya version disebut sebagai sukuk. Alright, saham ataupun equity kita tahu apa benda? Saham syarikat lah. Kan kalau saham company tu dia nak pakai duit, nak buat projek ke dan sebagainya, ataupun dia nak besarkan lagi company dia, tapi dia tak nak pergi bank. Tak adalah nak pergi Maybank, nak pergi CIMB, nak pergi RHB atau minta loan 1 bilion. Malah. Nak minta loan 500 juta. Malah nak kata, malah nak meningkan kepala nak bayar bulan-bulan nanti. So macam mana dia listing? Macam mana dia boleh dapat duit daripada listing? Apabila pelabur ataupun trader beli saham tu daripada dia. And of course, company, tuan-tuan perempuan, dia sangat suka kalau harga saham dia naik. Sangat suka.
Tapi dia lagi suka kalau lepas naik jatuh kau-kau, company tu sendiri akan buy back. Remember, situasi ni akan berlaku biasanya saham tu naik betul-betul, naik, harga dia naik, dia pun jual dia punya. Yes, sebagai contoh kita katalah company Asia. Dia listed dekat Bursa Saham Malaysia. Siapa kat sini tak pernah dengar Asia? Semua pernah dengar ya? Alright, Asia dia listed dekat Bursa Malaysia tuan-tuan dan puan. Let's say harga saham dia naik sampai RM2, RM3, RM4, RM5. For example po. Apa yang dia akan buat? Dia pada masa yang sama akan memang pada masa tersebut dah retain. Maknanya dia dah pegang saham. Dia tak jual semua. Of course lah melalui remiser ataupun broker-broker terpilih. Macam saya personally dulu saya pernah pegang account untuk Ecovest. Ecovest ni syarikat apa? Bukan syarikat jual gula-gula tetapi syarikat pembinaan. Okey, kita akan retain. So bila harga saham naik, of course company akan jual. Dia dapat duit kat situ and then tunggu harga jatuh, dia akan macam mana tuan-tuan dan puan kita sebut sebagai buyback. So this situation akan terjadi. So kita kena tahulah pasal saham dan juga player-player ataupun orang-orang yang terlibat dalam pelaburan saham ni. Jangan fikir geng-geng kita je, geng-geng trader je. No. Ada banyak lagi. Gitu. Company tu sendiri, market mover, stockist lagi dan sebagainya. Okey, itu untuk saham. Yang kedua, warrants. Warrants ni pun sama tuan-tuan dan puan-puan. Dia nak buat duit juga. Syarikat nak buat duit. Tapi dia tak malah nak peningkan kepala nak buat loan baru dekat bank. Ataupun dia nak jual harta yang mana ada. Ataupun syarikat tak nak usik saving yang dia ada. Yes, dia ada saving. Syarikat yang nak maintain Bursa Malaysia, dia kena kekalkan dia punya saving, asset allocation lah. Sebab tu dia orang kena bagi financial report each quarter. Kalau macam tak cukup je syarat dia duit dia ada berapa, Bursa akan senaraikan dalam kategori apa tuan-tuan dan puan? Bagi ni satu soalan bagi yang dah kata lama dah trade saham. PN17, congratulations Cik Mustazah. Allah. Datuk Mustazah ke tu? Oh, nak sebiji macam Datuk Ustazah nama. Kalau dah betul Datuk, Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Alright. So, PN17. So, tu tujuannya salah satu selain daripada untuk memaklumkan kepada pelabur-pelabur di Malaysia bahawasanya company tu macam mana dia punya financial condition. Dia dalam keadaan yang baik, dia income streaming dia macam mana, okey ke tidak? Future business dia macam mana? Spending dia macam mana. Bagi mereka yang dah melabur saham sepatutnya pandailah tak kata dah tahu macam mana nak tengok financial report tu macam mana. Sebab kalau company tu let's say untung dia 80 juta tapi spending dia 82 juta, tuan-tuan dan puan, saya nak tanya, cerdik tak cerdik company tu? Cerdik ke tak cerdik? Kalau tak cerdik, rasa tak cerdik respon 1, rasa cerdik respon 2. Tak cerdik lah betul tuan. Tak cerdik lah namanya. Jadi kita kena perhatikan juga. Tak berapa cerdik. Untung 80 juta tapi spending untuk 3 bulan 85 juta. Celah mana cerdiknya? Syarikat tak perform tapi cukup tahun nak ambil bonus 10,000 seorang. Orang Kelantan tahulah. Alright. Itulah tuan-tuan dan puan, financial report, kegunaan dia dan sebagainya lah. So warrants ni, berbalik kepada warrants tuan-tuan dan puan. Mana company boleh dapat duit melalui warrants? Sebelum tu tapi ada yang tanya berapa lama duduk dalam PN17 selagi bursa rasa dia ni tak layak untuk keluar daripada PN17. So tak adanya orang kata fixed time. Let's say kalau ada company tu dia punya financial reporting orang kata apa? Tak lambat submit, orang dah bagi tangguh seminggu tak siap-siap juga. Normally kalau company lambat submit ni, dia ada masalah. Masalah apa? Sepengalaman saya dalam melabur sebagai remiser dan sebagainya di Malaysia ni almost 8 to 9 years. Saya boleh cakap macam ni je tuan-tuan dan puan. Dia bergaduh dengan accountant lah tu. Kalau lancar je, tak ada masalah Yop. Tak ada masalah Yong. Okey lah tu. Tak ada bergaduh dengan accountant. Lancar je dia punya. Orang kata apa? Financial assessment dan sebagainya. Tetapi kalau tiba-tiba lambat, tak ada benda lain tu.
Ada bergaduh lah tu dengan accountant. Okay. Jadi menyebabkan dia lambat. So bila dah lambat, bursa kata, manalah kamu punya report. Hari Senin ni teman tak dapat lagi, teman letak kamu dalam PN17. Macam tu. Jadi, bila hari Selasa tak dapat juga, bursa pun declare masuk PN17. Selama mana? Selama bursa rasa patut company tersebut berada dalam PN17 punya listing ataupun group dan sebagainya. Bila dah clear, of course lah bursa akan dapat report ni daripada company ataupun dan pada masa yang sama mungkin kena bayar denda baru dah dikeluarkan daripada PN17. Alright, itu menjawab soalan berapa lama duduk dalam PN17. Ada yang tanya bahawa kalau keluar dari PN17 adakah meletup naik ataupun turun? Biasanya kita tengok report yang kita terima tu lah. Kalau report tu macam cantik, Alhamdulillah, biasanya akan naik. Kalau report tak cantik, menangislah kamu. Kalau masih tak dapat nak keluar, kebiasaannya di list daripada Bursa Malaysia. PN17 tu apa? PN17 tu adalah practice note nombor 17, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab ibarat kita fikir Bursa Malaysia ni ibarat satu pasar yang besar. Dalam pasar tu adalah kotak-kotak booth-booth-boothnya. Adalah orang kata meja-meja untuk meniaga. Jadi syarikat-syarikat ni semua akan datanglah. Ni syarikat Asia, TMB, Telekom, Celcom dan sebagainya. Lepas tu yang belah kanan pula geng-geng komoditi. Soybean, minyak sawit mentah, emas, timber, zinc dan sebagainya. Jadi bila semua dah ada dalam tu, dia akan cakap, hampa semua nak berniaga dekat pasar kami, hampa semua ni kena ikut peraturan kami. Peraturan kami tu apa? Practice note tu lah. Right. So, practice note tu dia ada macam-macam, tapi normally kalau ada yang tak follow rules, ada yang orang kata ada problem dari sudut accounting ataupun financial, most of the company akan declare sebagai PN17. Yes, ada yang cakap PN17 masalah dari segi kewangan, yes. Kewangan bukan setakat sahaja modal dia tak cukup, saving dia tak cukup ataupun aset dia below certain level ataupun dia punya report tu lambat dapat. Sebab macam yang saya cakap tadi, kalau reporting lambat, satu je dia bergaduh dengan accountant. Sebab accountant ataupun auditor dia tak akan bagi approve je mana-mana statement kalau statement tu rasa tak elok. Rasa ada problem dekat aset. Sebab nyawa dia. Nyawa dia tuan-tuan dan puan-puan. Kalau auditor sama-sama menipu, gelaplah masa depan tersebut. Alright, menjawab bagi PN17, kita terus kepada warrants. Tuan-tuan dan puan-puan, warrants ni apa benda? Macam yang saya cakap tadi, tuan-tuan dan puan-puan, warrants ni adalah membolehkan orang kata satu instrumen kewangan yang berkait dengan saham. Normally orang sebut sebagai anak. Bila anak mana maknya? Maknya saham tu lah. Let's say kalau kita tengok dekat kita punya trading platform, pernah tak jumpa Awantec saham? Tiba-tiba tu nampak pula Awantec WA, Awantec WB, Awantec WC dan sebagainya. So, warrants tu biasanya dikenali sebagai mula-mula nama saham, lepas tu dash ada WA, WB, WC. So that stand for warrants. Warrants ni kenapa pula ada WA, WB, WC? Ni kira-kira senang batch lah. Dia keluar warrant WA. Lepas tu bila company nak keluarkan warrant lagi, WB. Bila company keluarkan lagi warrant, WC. Ikut batch lah. And then tuan-tuan dan puan, satu reminder, kalau company tu banyak sangat warrant, of course kita boleh consider. Yes, sama juga dengan option. Tapi sometimes option tu tak offer by the company. Warrants company ataupun orang yang hold sahaja. Yang hold position dalam ada aset, ada saham tersebut hak milik dia untuk dijadikan sebagai warrants. Okey, berbalik kepada warrants. Warrants ni anak lah kepada mother share dia. Sebagai contoh, Awantec tu adalah mother share. Awantec WA, WB, WC adalah warrants. Macam mana company? Apa tujuannya? Of course, yang pertama tuan-tuan nak dapatkan modal. Means, bila company offer warrants, jual warrants dekat market,
Bila dia jual, maknanya ada orang beli kan. Bila ada orang beli, dia dapat duit. Atau bila nak exercise, ada orang dia pun akan dapat duit lagi. Itu untuk call warrant. Mana put warrant ni lain sikit. So, senang cerita macam ni je tuan-tuan dan puan. Company yang banyak warrants, it's good. Main company tu dia yakin dan dia punya fundamental tu kuat. Dia punya kewangan tu kuat. Sebab tuan-tuan dan puan, tak ada syarikat nak bagi warrants melainkan dia punya financial tu kuat. No. Atau Muhammad Cik Pak Is tanya macam mana nak exercise, itu boleh refer dekat Remizer ataupun you punya dealer lah. Nanti dia akan bagi form untuk isi, sign dan sebagainya. Okay, warrants ni tuan-tuan dan puan terbahagi kepada dua, call warrants dan put warrant. Call warrants ni, contoh, biasanya normally dalam warrants tu ada 3 benda ataupun 4 benda yang kita kena tahu. Yang pertama, exercise price, exercise date, ratio dan gearing lah. Tapi normally yang paling penting kita kena tahu exercise price, exercise date dengan exercise ratio. Tak semula biasanya exercise price ni membolehkan kita exercise warrant tu pada harga berapa-berapa. Kalau harga tu lebih rendah berbanding orang kata apa harga mother share, untunglah. Kalau harga tu lebih tinggi berbanding mother share, untuk call warrants rugi. Tapi kalau put warrants berlainan. Put warrants lagi menguntung apabila mother share rendah tapi exercise price lagi mahal. Gitu. Lagi mahal daripada current mother share price dan sebagainya. So, call warrants dan put warrants tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pandai guna, kita boleh untung. Tak kisah kau naik ke, kau jatuh ke saham, aku untung juga. Tapi memerlukan penyusunan strategi yang betul. Okay. But warrants ni dia banyak sangat dia punya strategi yang ada. Kita tak sempat lah nak cerita kat sini. Nanti kalau nak lagi, of course kita boleh handle, kita boleh set yang lain lah. Alright, terus kepada rights. Rights ni lebih kurang je tuan-tuan dan puan. Lebih kurang macam syarikat untuk nak dapatkan duit, dia dah kata alamak, kita ni dah banyak sangat dah buat warrants ni. Sebab keluar rights lah. Rights ni pun sama, kita boleh exercise. Sama macam warrant, kita boleh tukar kepada saham. Tapi ada ratio dia. Macam mana? Contoh dekat rights ataupun warrant, dia akan cakap ratio dia 3-1 sebagai contoh. In other words, it means 3 unit warrant bersamaan 1 unit mother share. Gitulah. Okay. So, itu kata kalau ada 30,000 unit warrants ataupun 30,000 unit rights, dan reward ataupun ratio-nya adalah 3-1. In other words, you will be getting 10,000 unit of shares. So, rights ataupun right issue sama je, cuma terms saja Tuan Rizwan. Alright. Cuma warrants or rights, dia punya condition ataupun dia punya orang kata apa tuan-tuan puan, dia punya surrounding tu lebih kurang sama. Tapi yang benda ni yang perlu ingat. Warrants dia lain sikit. Kalau banyak sangat, mean goods for warrants. Tapi kalau rights ni banyak sangat kali keluar, okay, banyaklah sangat keluar, tuan-tuan dan puan-puan, it shows what? Company tu nak pakai duit tapi untungnya tak tambah-tambah. Berbeza. Sekali lagi saya ulang, between warrants and rights, kalau warrants tu banyak sangat, it's good for the company. Maknanya fundamentalnya dia bagus. Fundamental dia bagus. Right. Tapi kena tengok juga dekat call dengan put warrant, yang mana satu lebih banyak. Kalau call warrant lagi banyak, of course lah kena reconsider. Kalau put warrant lagi banyak, means that company have a good money lah. Ada duit yang disimpan banyak untuk buy nanti, untuk buy daripada investor apabila exercise put warrant. Tapi rights ni lain. Rights normally equal for new share. Tuan-tuan dan puan, equal for new shares normally. So in other words, kalau company tu banyak kali issue rights, you have to know, you have to take note that company ni asyik nak pakai duit je manjang. Apa masalah kau ni? Tu tuan-tuan dan puan kena ingat. Of course, macam mana nak tengok berapa kali dia keluar rights, boleh check je dekat bursa. Type je nama company tu, tengok dekat dia punya announcement.
berapa kali. Tahun ni 2023 dah berapa kali dah dia issue rights. Ataupun yang ketiga, dah orang kata apa, dah berapa kali dia punya untuk 2012 berapa kali dah dia issue rights dan sebagainya. So benda tu kena tahu. Alright, now itu untuk rights. Seterusnya kita tengok ETF. ETF tu apa tuan-tuan dan puan? ETF tu REITs, Real Estate Investment Trust. So REITs ni tuan-tuan dan puan, kita kena tahu ada kenapa slide teman ke depan ni. Ha. Okay, REITs ni bagi mereka abang-abang akak-akak yang ada modal besar tapi malah nak pening kepala boleh melabur dalam REITs. So REITs tu stand for what? Real Estate Investment Trust. Maknanya kita melabur dalam hartanah. Company-company yang tersenarai di Bursa Malaysia tapi bisnes mereka melibatkan pelaburan hartanah. So, bagi mereka yang minat hartanah, bagi mereka yang duduk Sunway, duduk Bangi, duduk KL, yang segambut tak apalah, tak kira lah. Yang duduk dekat Kuala Selangor pun tak apa. Okay, dia duduk Selangor, nampak perkembangan hari-hari, naik bangunan, naik jalan baru, naik highway, naik flyover, naik KTV, LRT dan sebagainya. So you can see the new developments dan sebagainya, the new infrastructure and everything. So REITs should be suitable for you. And then of course kena ingat it's a bit a long term lah, long term side. Dia tak boleh lama sikit, dia tak boleh pendek kalau nak nampak untung invest REITs ni. Sebagai contoh counter-counter saham REITs, contohnya KLCC, KLK, Sunway REIT, apa satu lagi, Al-Aqar REIT dan sebagainya. Senang cerita dekat trading platform kita, tak kisahlah you guna RHB ke, iTrade CGS IMB ke, ataupun mana-mana broker, bila you cari dekat REITs punya section, akan keluarlah senarai-senarai. So boleh pilih yang mana satu nak. Tak silap Al-Aqar REITs ni dia ada kait dengan KPJ. KPJ tu of course kita tahulah hospital swasta lah kan. Dia ada kaitan. Dia punya holding company sama. Itu Johor Corporation, under Sultan Ibrahim lah dan sebagainya. Alright, now tu untuk REITs. ETF. ETF stand for Exchange Trust Fund. ETF dekat Malaysia kurang sangat famous. Saya tak tahulah kenapa. Mungkin orang kurang minat lah kot. Tapi dekat overseas, ETF ni punyalah laku. Kenapa orang dekat overseas suka sangat ETF? ETF ni dia macam ni tuan-tuan dan puan. Kita ibaratkan ETF ni sebagai satu bakul. Bakul? Okey, dalam tu berisi, bukan isi kacang merah, isi kelapa ke. Berisi saham yang mana setiap issuer ETF tu, yang senaraikan, yang jual ETF dekat bursa ni, of course mostly dia orang ni company lah. Company yang besar-besar, biasanya fund management company dan sebagainya. Dia akan create ETF, lepas tu dia jual dekat Bursa Malaysia. So fund management company ni ataupun hedge fund ni kadang-kadang pun terlibat sama. Dalam ETF ni, dia akan pilih saham-saham yang paling perform, syarikat-syarikat yang paling power, yang kata apa, yang income-nya keras dan sebagainya. Orang kata company yang perform letak dalam ETF. And then dia akan jual. So in other words, kalau kita beli satu lot ETF, kita beli bukan satu syarikat yang perform tetapi berbakul-bakul syarikat yang perform. Ada yang tanya, patut syariah ke tidak? Ada tuan-tuan dan puan. Dia terbahagi, Bursa Malaysia tetap terbahagi kepada dua. Orang kata apa? Islam patut syariah dan tidak patut syariah. Kalau overseas, okay, macam Nasdaq apa semua tu, itu index. SP500 tu index tuan-tuan. Kamal, itu index. Kalau kita FBMK LCI dekat overseas, Nasdaq 1000, SP500 tu 500 company terbaik, 1000 company paling perform dekat Nasdaq dan sebagainya. Sebab dia nak ukur lah market tu macam mana. Kalau ambil yang terbaik, kalau yang 500 macam 500 company yang terbaik, tiba-tiba semua majoritinya rugi, kita boleh cakap apa? Market pun tengah rugi. Alright. ETF banyak, dekat Malaysia pun ada, dekat overseas pun banyak. So of course boleh pilih. Tetapi untuk check dia punya syariah compliancy punya status untuk ETF overseas, saya tak tahu tentang broker yang lain, tapi dekat iTrade, yes, kita boleh check lah. Kita boleh tengok patut syariah ataupun tidak.
So macam mana nak invest in ETF? Tuan Nur Muhammad, sama je. Macam beli saham. Macam beli saham je. Contoh sebagai dekat Malaysia yang ada ETF patuh syariah. Biasanya sebelum ni ada yang dia akan sebut My ETF. Dia akan ada kat depan tu My ETF, apa ni, Dow Jones 300 dan sebagainya. Kenapa dia disebut pakai Dow Jones? Maknanya dia pakai CV Dow Jones lah. Yes, dia ada volume orang kata apa? Volume prinsip volume pun ada, sebab dia trade macam saham. Tak macam unit trust yang lain kan. Unit trust kalau kita invest, bila kita nak keluarkan kita terpaksa pergi counter, ataupun kita nak tengok performance dia, kita tengok nak kena tunggu cukup quarter ataupun cukup tahun. Tengok Allah, burn RM3,000 performance unit trust. Tapi kalau ETF senang cerita, kita tengok kenapa kamu turun, hari ni pun turun, tengok dia punya alamat dah break ataupun go below MA100, kita tunggu apa lagi kan? Cut loss je lah. Berbanding unit trust, kita tak tahu apa benda yang jadi selagi kita tak dapat report dia dan sebagainya. So, antara ETF yang ada kat Malaysia ni, mostly dia start dengan dia, contohnya FTSE Trade Plus Syariah Gold tu pun My ETF. And then ada yang kata My ETF Dow Jones Islamic, My ETF MSCI Islamic, My ETF, tapi mostly dia ada My ETF kat nama dia tu. Gitu. Tapi ada je yang lain-lain macam Principal Financial Principal FTS Southeast, apa benda tak ingat, tapi lebih kurang macam tu lah. Betul, untuk lebih senang, tuan-tuan boleh je login dekat kita punya trading platform kan, tak kisahlah. You punya ni, punya broker, boleh cari je ETF. Dia memang menarik tuan-tuan dan perempuan, sebab kita beli satu unit, tapi bukan beli satu unit saham, tapi satu unit daripada sebakul saham yang perform. So daripada dividen kalau melabur for fundamental, means dividen daripada syarikat yang duduk dalam bakul tu akan dapat dekat kita. And of course times berapa unit ada, berapa lot yang ada. Boleh guna CDS existing CDS tuan-tuan. Sebab ni semua dalam kategori saham lagi. Okay. Tuan Amir Rohana tanya mana dividen yang bagus. Dividen yang banyak lah tuan, jawapan dia je. Saya tak boleh nak bagi buy call kat sini. Itu salah Yop. Alright. Itu untuk ETF. Semua ada Ada yang REITs, ada yang Islamic version. ETF pun ada Islamic yang halal tayyiban. Mubarakan wa kathira pun ada. Dan terus kita pun tengok pada bond ataupun sukuk. Bond ni senang cerita tuan-tuan dan puan, surat hutang. Normally conventional bonds macam mana? Okay, thank you Tuan Mustazah. Okay, bonds ni senang cerita macam surat hutang. Contohnya, kita ambil contoh mudah lah. Macam ni. Bond ni. Let's say saya ada company nak buat jambatan daripada Kelantan sampai KL. Tak lalu Pahang. Macam mana nak lalu aku tak tahu. Okay, contoh. Okay. Jambatan nak pakai modal 20 bilion. Ada mana nak dapat tu? So, fikir-fikir buat bond lah. Bond ni siapa-siapa je boleh. Tapi normally kalau dia ada unlisted bond dan juga listed bond. Ada juga company yang jual bond, dia tak masuk kat bursa pun. Tapi dia kena report dekat bursa, dekat bursa, dan juga dijual melalui bank-bank. Tak semestinya semua bond kena ada dekat bursa. Ada je tak ada. So means kalau tuan-tuan perempuan rasa macam bond ataupun sukuk dekat bursa tak menarik, nak cari yang lagi menarik, you can contact your remiser. Gitu. Now, berbalik kepada bond. So bond tadi, nak cari duit. So macam mana saya akan jual bond? Dalam bond satu cakap, saya pinjam daripada awak 100 juta. Tiap-tiap bulan saya bayar interest daripada pinjaman tu. Let's say 5,000, and then lepas 10 tahun you akan dapat balik 100 juta. So tiap-tiap bulan akan dapat 5,000, 5,000, 5,000, and then bila dah sampai cukup 10 tahun, 100 juta tu dapat balik. Macam tu bond. Tetapi kena ingat, bond juga tuan-tuan perempuan ada beberapa kategori. High risk, medium risk dan juga low risk. Kebiasaannya bond yang bagi interest tinggi adalah high risk, manakala yang terlalu rendah ni low risk lah.
Maknanya tengok pada company tu dan tengok juga projek dia nak buat apa. Kadang-kadang ada setengah company ni, dia issue bond, dia jual bond bukan sebab dia nak buat projek, tapi dia nak tambahkan dia punya aset dan sebagainya. Dan kita tahu, kalau beli bangunan ni ataupun beli tanah, tak pernah rugi, biasanya untung. Alright. Untuk sukuk pun sama, cuma strukturnya berbeza. Bagi mereka yang ada basic Islamic ataupun fiqh muamalat, kita tahu sukuk ni adalah Islamic version of bond, tetapi strukturnya yang berbeza. Interest kita tukar, kita tak pakai struktur pinjam, tetapi kita pakai struktur apa, hibah dan sebagainya. Tak kisahlah pakai akad apa, baik tawarruk, baik bisa menajil dan sebagainya. Up to the issuer lah ataupun penjual ataupun yang jual sukuk tersebut. So all these product, 6 produk sebenarnya tuan-tuan dan puan, ada je dekat Bursa Malaysia. Tak semestinya kena trade saham saja. Warrants pun boleh. Dan warrants pun actually ada 2 strategi. Yang kalau nak tahu strategi tu boleh pergi dekat YouTube channel saya ada share kat sana. Ataupun rights pun sama, tapi kena ingat rights ni, kalau syarikat tu banyak sangat isu rights, kena tahu bahawa syarikat tu tengah ada problem. Dan pasal apa? Sebab duit dia macam kurang, dia nak pakai duit, so dia isu rights. REITs adalah saham yang terlibat dalam urusan hartanah, means kalau kita nak melabur dalam hartanah tapi kita tak nak pening-pening, tak ada modal besar, boleh invest dekat REITs. Ini adalah long term punya investment. ETF pun sama. Kalau sebelum ni kita pernah trade ataupun invest dalam unit trust tapi sudah sedar lepas tahun dapat report rugi 10,000, better you trade ETF lah sebab boleh tengok performance tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari naik ke tidak. Of course sebab kalau performance dia naik, ETF ni harga ETF pun naik, ataupun kita nak pegang long term boleh tengok financial report ni, quarterly financial reporting, dan juga bond ataupun sukuk ni untuk long term juga. Long term juga. Alright, next kita tengok kepada profit. Bila melabur dalam saham ni tuan-tuan dan puan, macam kita kena tahu macam mana kita boleh untung. Okay, ada 2 bentuk untung. Yang pertama, untung daripada beza harga dan dividen. Ini ada tuan-tuan dan puan. Kalau kita nak untung dari segi beza harga, means kita trade lah from technical perspective. Of course, itu bergantung kepada volatility ataupun liquidity. Dan of course, faktor fundamental juga akan mempengaruhi sentimen terhadap syarikat tersebut. Sebagai contoh, sentimen ni memang main peranan yang penting lah. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan, company serba dinamik. Siapa pernah dengar dekat sini? Respon 1 dekat chat. Tak pernah dengar respon 2. Respon 3 kalau anda rasa mamai. Ada juga mamainya kan? Allah, tak makan lagi ke tuan? Ke makan lebih sangat? Kari kepala ikan memang mamai dah tuan. Alright. So, serba dinamik. Oh, lapar. Okay, kita percepatkan sikit. Okay. Serba dinamik. Sebelum tu, bagi orang dah melabur saham lama, kita tahu ni adalah satu syarikat construction yang besar. Kan? Construction yang dah lama ada dekat Malaysia. Bang Karim pun pada masa yang tu bukan setakat chairman dekat Serba Dinamik. Dekat company lain pun dia ada share. Dia pegang juga jawatan, pegang sebagai only one of the board members dan sebagainya kan untuk Serba Dinamik. Tetapi apabila auditor dia bertukar-tukar, macam saya cakap tadi, tiba-tiba financial report tak boleh hantar, and then auditor bertukar. Dia bergaduh dengan accountant dia lah. Dan bergaduh dengan auditor, kita dah tahu ada benda tak elok ni, ada benda tak elok. So those sentiment, tanggapan pelabur terhadap Serba Dinamik semua macam apa hal ni. Tu satu. Lepas tu tiba-tiba keluar pula news, Bang Karim kena margin call, tak boleh nak bayar. Bila dah keluar news, Allah, 2 biji atas muka red flag kan. Bukan red flag dah, pink, yellow apa semua ni habis semua. Rainbow flag lah ke atas muka, apa benda takkan kita nak pegang lagi. Kesian Bang Karim. Tak miskin pun Bang Karim tuan. Alright. So, bila kita dah nampak macam tu, sentimen daripada pelabur, apa akan jadi? Semua akan lari. Jual. Tu menyebabkan harga dia yang sebelum ni agak-agak kayangan terus jatuh ke tanah, tersungkur. Jadilah golongan harga marhin. Lepas tu masuk pula PN17.
Macam saya cakap tadi, PN17 berkaitan dengan finance. Means, selain daripada reporting, dia kena maintain profit dia berapa. Dia kena maintain income berapa. Maknanya syarikat yang tak perform tak boleh duduk dekat Bursa Malaysia. Sebab Bursa Malaysia nak syarikat yang elok-elok sahaja masuk dalam pasar dia. Syarikat yang rugi, syarikat yang tak ada performance, sila cabut. Macam tu yang dimaksudkan faktor fundamental akan mempengaruhi sentimen. Seterusnya dividen. Ni biasanya orang yang melabur ataupun investor lah, bukan trader. Kalau trader, kita kutip profit daripada saham melalui beza harga. Beli murah, jual mahal. Macam mana tu nak tahu bila beli murah dan bila nak jual mahal? Kita boleh guna teknik ataupun setup yang sesuai. Dan Alhamdulillah hari ni Tuan Faris bermurah hati nak share satu setup yang sangat power yang saya personally pun guna. Jadi tuan-tuan, kalau nak tahu kena tunggu sampai habis lah. Lapar tu makan habis kot apa-apa tuan. Kalau yang lapar tu, okay, sabar lah. Okay, profit dalam bentuk dividen untuk pelabur lah, mostly investor. Terdapat beberapa dividen sebagainya khas, drip, single tire, tunai, interim. So, special dividend ataupun khas ni biasanya company untung besar. Dia rasa okay lah nak untung lebih lah tahun ni, bulan ni. Kita bagilah special dividend. Dia akan umum lah. Drip ni macam mana? Drip ni ialah dia akan umum kepada pelabur-pelabur dia yang mana pegang saham dia. Dia akan cakap layak terima dividen sebanyak 2 sen, tapi kalau tak nak kita bagi saham. Maksudnya syarikat tu offer. And then sungai pula dah, single tire, tunai, of course tu tunai tu masuk cash lah. Masuk dalam kita punya saving account yang kita dah register masa kita buka account CDS. So, I would like to remind you tuan-tuan dan puan-puan, yang mana masa buka account CDS dulu, tiba-tiba account tu dah lama tak guna, tolong update. Bagi tak ada contact dealer, tolong update kalau account tu dah lama dah tak guna ataupun account tu dah mati. Nanti kod-kod lah nak trade ataupun nak invest, you punya plan, bila nampak je company umum dividen yang bagus, kita ada duit, kita pun beli. Sampailah exercise date ataupun holding date, kita pun jual. Jadi so means kita layak terima dividen. Tapi account tu mati. Duit tu akan sangkut. Terpaksa lah kemudian tu nak kena pergi sana, update dekat bursa. Baik update awal-awal. Okay, Tuan Nazrim, kalau hilang boleh tukar Remizer. Boleh tukar je. Ataupun buka je akaun tempat lain tapi guna akaun CDS yang sama. Boleh je. Contact Remizer mana-mana tu. Alright. Interim pun sama. Interim ni macam special dividend lah, khas dividend. Tapi single tire adalah mostly sesuai, happen dekat US. Malaysia jangan sangat single tire sebab kerajaan kita walaupun Perdana Menteri yang ke-10 masih lagi belum ada niat. Walaupun seorang YB tu ada niat, tapi majoritinya tak ada niat nak charge ataupun cukai ke atas pelabur saham. Maknanya kalau you dapat RM10,000, RM20,000 daripada melabur saham pun tak ada cukai lagi. Tapi dekat US ada. So, dekat US, bagi company dia nak bagi dividen, of course, normal situation akan kena cukai. Tapi untuk mengelakkan daripada pelabur dia, dia nak menghargai, nak berkongsi kasih sayang dia dengan pelabur dia, dia akan bagi single tire. So, single tire tu maknanya government US akan impose cukai lah ke atas dia punya dividen. Alright, itu untuk profit. Now, seterusnya kita akan tengok juga kepada kategori pelabur. Yang ni kena ada, tuan-tuan dan puan, kena aware. Bagi yang lama tapi tak tahu, kena bagi perhatian. Bagi yang baru pun beri perhatian. Kena beri lebih lagi sebab kategori pelabur ataupun player yang ada di market, mana-mana market terbahagi kepada dua. Inform dengan uninformed. So, inform ni normally business owner ataupun hedge fund manager. Apa maksudnya business owner? Contohnya, Synder B, kan tuan-tuan dan puan-puan, tu syarikat sawit, kan? Tersenarai ke tak di Bursa Malaysia? Siapa boleh respon? Senarai. Ada. So means, business owner tu adalah informed investor. In other words, dia ada resources, dia ada sistem, dia ada tenaga pekerja untuk memberitahu atau memaklumkan kepada board dan stakeholders tu bahawasanya, sebagai contoh, Synder B, harga sawit nak naik. So, apa dia akan buat? Dia akan potong buah-buah yang mana dah sikit lagi nak masak atau sebagainya. Tapi,
Berbeza dengan uninformed. Macam kita, retail traders, fund managers, ataupun professional traders. Professional traders mean trade yang dia punya income daripada trading. Ada je dekat Malaysia ni. So, uninformed ni biasanya kita dapat tahu melalui apa, tuan-tuan dan puan-puan? Dua source sahaja. Yang pertama daripada remiser ataupun dealer kita bagi tahu. Yang kedua, kita tahu melalui berita. Maknanya kita dah secondary punya golongan. Golongan kedua. Signer B, geng-geng stakeholder dia, dia punya hedge fund manager yang terlibat dengan Signer B, semua dah jalan. Kita baru je tahu. Baru terhege-hege. Baru nampak dekat chart harga bergerak, harga naik, harga saham naik dan sebagainya. And of course, kategori pelabur, tuan-tuan dan puan-puan, dia punya inform ni, ataupun business owner, dia akan buat dua jenis bentuk trading. Yang pertama, market trading, macam kita buat, key in order. Yang kedua, DBT, stand for Direct Business Transaction. Macam personally saya banyak kali buat untuk klien yang besar-besar. DBT ni, bukan insider tuan. Of course, dia ada a fine line. Macam nipis-nipis je beza antara insider dengan inform punya trading. Dia nipis-nipis je beza, tapi tak lah. Alright. Macam ni dah senang cerita. Analoginya, syarikat tu dah buat decision, kan? Lepas tu dia dah file dekat bursa, terus dia buat. Tapi benda tu tak sampai lagi kat The Edge, tak sampai lagi dekat berita, tak sampai dekat Facebook. Tapi filing tu dah sampai dekat bursa. Maknanya dia laju-laju je dia buat. So tu kata fine line between inform trading dengan insider trading. Maknanya nipis sangat dia punya beza tu. Alright, berbalik kepada bentuk trading yang inform kategori buat. Normally dia orang buat, tuan-tuan dan puan-puan, dia buat DBT. Apa itu DBT? Siapa pernah dengar DBT? Respon 1, siapa tak pernah? Respon 2. Ramai tak pernah dengar. Alright. DBT ni, tuan-tuan, abang-abang, akak-akak, stand for Direct Business Transaction. Macam mana? My experience, company akan bagi tahu, Azwa, I would like you to collect, buy back my company share. I will give you 1 million ringgit. You buy back sebanyak mana mungkin, tapi tak kurang daripada 300,000 unit. So, at that time, kalau saya nak collect 300,000 unit dekat market, jadi macam mana? Harga naik lah kan? So, tak nak. So, tak nak lah. So, kita buatlah DBT. DBT macam mana? Saya call lah rakan-rakan saya di RHB ke, M Plus ke, UOB Kehian ke apa semua. Call lah semua. Weh, hampir semua. Ada tak? Saham syarikat titik. Tanya semua merata lah. Tanya orang apa semua, call sana sini. Sampai adalah mungkin kita sebagai contoh, ada reminder daripada Hong Leong Investment kata, hello Azwar, yes I have. Berapa-berapa. So kita akan nego price berapa. Normally harga tu murah sikit. Ataupun sama, tapi normally biasa murah sikit daripada harga market. Ada setuju? Okey, jadi ngam. Pun isi borang, belah sana pun isi borang, chop, declare dekat bursa. Tetapi, declare dekat bursa ni a bit tricky. Benda tu let's say, buat tengah hari. Buat pukul 12.45, makna time lunch hour. Kita boleh declare, lewat pun tak apa. DBT. And then benda tu, dia tak, orang kata tak trigger dekat kita punya volume. Perasan tak yang mana-mana guna trading platform yang ada DBT transaction notification? Macam tu buat kat Gatri. Bukan. Macam tu buat kat Gatri tu, dia macam pakai proxy. Kiri kanan beli sikit. Lepas tu, bila dah cukup, dia kumpul seketul. Kau majority. Majority shareholder lah kat Gatri. Yang tu pakai proxy. Orang panggil apa? Angle attack. Maknanya dia masuk kiri kanan tapi sikit-sikit. Bilis-bilis, kalau dah makan banyak, jadi paus juga kan. Tapi, DBT ni lain. Maknanya kita beli direct. Dia tak ada, dia bukan uncategorized, dia categorized sebagai DBT, tetapi transaction dia, harga berapa unit, berapa volume tu, dia tak masuk dalam kita punya chart. Tapi normally, bila orang buat DBT, dia kena declare dekat bursa. Kena bagi tahu berlakunya direct business transaction untuk counter ni. Dia tak bagi tahu lah siapa yang buat ataupun semua tu. Dia akan bagi tahu dekat DBT,
bagi tahu dekat bursa ada berlaku DBT untuk berapa unit. Jadi DBT bursa pun akan cakap, akan declare. And then sesetengah broker dia bagi notification macam dekat iTrade kita akan naik. Kejap naik DBT. Let's say Asia DBT 300,000 unit. Tenaga DBT 7,000 unit. Dia akan bagi tahu DBT. Ataupun kalau dalam movie biasa yang kita call, dia orang call orang kan. Ada tak? Ada tak? Kau nak harga berapa? Harga berapa? So dia kira macam siapa pernah tengok movie margin call, dia akan tahulah masa dia nak let go dia punya apa ni? Debt instrument tu, dia call direct. Dia call bank gesture, kata kau nak tak aku punya debt instrument harga sekian. Dia cakap macam tu kat banker gesture. Banker gesture pun okey boleh lah berapa? Okey beli. Lepas tu isi form lah, isi form tu online lah. Jadi bila dah isi apa semua tu, tu maknanya DBT lah tu. And of course dia orang akan maklum lah dekat bursa ataupun dekat dia orang punya exchange dekat sana. Tu maksudnya DBT. So DBT, in other words, kalau tuan-tuan dan puan perasan ada DBT notification naik dekat kita punya platform, apa yang kita perlu buat? Tengok counter tu dulu. Kalau tengok ada DBT sampai 500,000 unit, dekat 500,000 unit tu. So macam mana nak buat? Check dulu dekat dia punya apa kata panggil? Chart. Tengok sebab kita nak tengok details tak dapat lah kan. Tengok dekat chart ada pergerakan harga tak? Sebab mestinya kalau ikan besar, ikan paus bergerak, ikan kecil-kecil pun follow. Tapi yang orang kata yang privilege lah, yang dekat-dekat dengan ikan besar, kata dia yang follow rapat paus, dia akan bergerak. Kita sebagai bilis ni, kena pandai lah. Follow lah sekali. Jangan buat kematu, keras, kejong dekat situ. Tak maju lah bang. Gitu. Alright, DBT is a good identification lah untuk kita cari peluang untuk trade. And of course, macam ada yang komen tadi, geng-geng shareholder apa semua tu dijual melalui DBT ke? Yes. Tiba-tiba keluar semalam dekat bursa cakap dia ada 10,000 unit saham shareholder tu. Tiba-tiba esok ada 7,000 sebab 3,000 tu 3,000 tu dah jual lah. Tak jual kat market tapi melalui DBT. Alright, so dia pasal DBT, so kena faham. Bila melibatkan trading ni, tuan-tuan dan puan, inform investor dia akan buat dua bentuk, sama ada DBT ataupun normal transaction, ataupun kita juga sebut sebagai market transaction. Manakala uninformed ni macam kita lah, kita dah tahu market dah gerak, volume dah gerak, ataupun news dah keluar. Senang cerita macam ni, inform ni jerung, paus, segala mak nika pun semua tu inform lah. Kita sebagai bilis ni uninform lah. Senang cerita macam tu je. Alright, next. Kita akan tengok ada tuan Encik Aisyah tanya saya guna iTrade sebab saya ni kat CGS kan. Alright, next kita akan tengok kepada praktis pelabur secara mudahnya. Retail traders boleh, tapi agak rugilah Tuan Harry sebab bila kita contact dealer, saya nak buat DBT, ada dah orang nak beli, tapi kita kena bayar charge mahal sikit. Kalau kita ada, let's say Tuan nak let go 100,000 unit saham kan, tapi bila kira-kira charge broker 120. Tapi kalau pergi DBT mungkin more than that kena bayar. DBT depend kepada you punya ni lah, situation lah. Next, kita akan tengok praktis pelabur tuan-tuan dan puan. Tuan Cik Roza tanya kenapa buat DBT. Biasanya of course lah sebab dia nak harga yang lebih elok. And then yang kedua, sebab jumlah tu terlalu besar. Dia tak nak, orang kata apa, dia tak nak kacau market. Mungkin dia nak jual tapi dia tak nak kacau. Let's say, tiba-tiba kita tengok ada orang jual 1 million unit saham. Bila dah oversupply, supply dah terlalu banyak, harga saham tu akan jatuh. Dan mungkin pada masa tu dia ada 2 juta, dia jual 1 juta je unit. So dia tak jual lagi 1 juta. So adakah dia nak harga saham tu jatuh? Tak nak lah kan. So dia buatlah DBT. Gitu. Kalau dia jual dekat market, buat market transaction 1 juta, harga menjunam.
Tuna market. Terkejutlah kita semua. Alright. Untuk practice pelabur. Saya harap clear no, sorry. Kategori pelabur. Now, kita tengok pada practice pelabur. Ya, betul tu Azhar. Runding terus. Nego terus. Ni biasa. Dia kena cari miser ataupun dealer yang kencang lah. Yang dah lama dalam market. Now, kita tengok pada practice pelabur ada 4, iaitu fundamentalist, technicians, objectified dan sophisticated. So, fundamentalist senang cerita tuan-tuan perempuan. Yang ni orang yang melabur saham. Lepas tu dipegang saham more than 5 years. Lebih daripada 5 tahun. Gitu. Maknanya dia pegang saham tu based on dia tengok syarikat tu bisnes dia lepas ni akan makin maju. Sebagai contoh, dahulunya in 2016 and 2017, siapa pernah dengar nama syarikat bagi pelabur baru DO Green, DNO Technology. Siapa pernah dengar? Kalau pernah dengar, respon 1. Siapa tak pernah dengar, respon 2. Okay. 2016-2015 DNO ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia merupakan syarikat yang orang kata apa, yang terlibat dalam green technology, dalam menghasilkan LED apa semua. Kira green lah. Kira buat teknologi, buat semiconductor tapi tak orang kata jaga teknologi apa semua tu lah. I'm sorry. Jaga alam semula jadi. Tak nak pokok getah mati. Pokok getah pula dah. Pokok mati apa semua. So, in 2015-2016 DNO ni, siapa tak percaya boleh buka chart sekarang, boleh tengok harga saham DNO dulu berapa. So, harga DNO ni dulu kan, memang murah lah. Memang murah. And then at that time, saya macam dah nampak lah green technology ni. Green technology ni akan cemerlang, akan maju. Tapi silap, saya sendiri pun tak beli. Orang kata ada knowledge, yes, good. Tapi nak buat tu kadang-kadang ambil masa. Sebab tu mostly kita nak pakai cikgu ataupun trainer ataupun mentor. Bukan mentor. Nak push kita. You dah ada knowledge. So follow your knowledge. Follow your discipline. Tapi kadang-kadang kita ada knowledge tapi kita tak nampak. That's why ramai trader yang sukses ada mentor dia sendiri. So berbalik kepada DNO. Dulu in 2015-2016 DNO ni harga saham dia sangat murah. Kata dalam range between RM1, bawah RM1 lah. In 2016 dalam 20 sen, 30 sen. Tapi sekarang tuan-tuan, berapa harga dia? Siapa boleh beritahu? Harga saham DNO sekarang berapa? Dulu 2016 bawah 50 sen tuan-tuan dan puan. Sekarang dah RM3, apa tu? RM3.90. Dekat RM4. The peak is around RM9 tak silap. Kan? Pernah sampai RM9 harga saham DNO. Kenapa? Dulu green technology dia tak nampak. Tapi kalau orang yang ada knowledge, yang buat research kan, dekat Europe countries, EU40 dia dah discuss bahawasanya company tu untuk masuk dalam semiconductor, dia nak company yang mengamalkan green technology. Maknanya buat recycle punya motherboard lah, apa semua recycle itu sini, semua benda recycle. Okay, maknanya dia standard green technology tu ada. Then US pun sama juga nak buat macam tu. Tapi yang sayangnya, dekat Malaysia ada seorang je. Kita pula masa tu, let's say, saya masa tu dah baca. Kita jumpa DNO Green Technology. Tapi saya tak beli. Dah bagi saya. Tapi untuk kita tengok dari segi fundamentalist lah. Untuk sebagai contoh, practice pelabur, fundamentalist. So, kalau bagi fundamentalist, kita tengok. So, you akan launch company yang untuk semiconductor dan sebagainya, mesti amal green technology. Kalau tak, dia tak bagi masuk ekspor ke dalam Eropah. Sama macam sekarang lah, Eropah dia duk tuduh Malaysia kita buat buruh paksa di ladang-ladang sawit. Walaupun dah nafikan bukti tak ada, tapi standard lah orang putih kan. Dia nak promote minyak bukan kelapa sawit. Minyak apa tu? Bunga matahari dia orang. Semua tu dia nak standard lah tu. Dia nak kenakan kita lah senang cerita. So berbalik kepada fundamentalist ni, yes, soybean, betul tu Aladin. So bagi fundamentalist, dia akan nampak, dia akan research in more 2 or 3 years, company yang ada green technology saja yang boleh masuk ke dalam Eropah untuk jual produk dia. So nampak DNO technology, DNO green technology, DNO lah. Terus
Bagi orang fundamentalist, dia akan research from that perspective. Masa depan dari segi fundamental, dari segi research, dia akan tengok company tu betul ke, ada peluang, ada masa depan, business model dia, teknologi dia yang dia ada tu ngam tak, sesuai tak, layak ke tidak. So bila dia research, oh memang ngam lah ni, dia akan beli awal-awal. So bagi mereka yang 2016, 2017 yang beli DNO, lepas tu pegang sampai sekarang, berapa persen dah profit tu? Let's say I discover apa ni dia punya DNO ni back 2016, saya hold lah, saya beli, berapa persen dah saya punya return tuan-tuan dan puan? At least dalam 1000% something lah. Daripada harga 21 sen, 20 sen sekarang dah RM3 lebih. Harta kaya teman. Gitu. Tu untuk fundamentalist. Now technician ataupun trader mostly trade based on technical analysis. Okay, dalam technical analysis ada pelbagai teknik. Okay. Ada pelbagai teknik. Ada pelbagai strategi. And then bila kita dah decide teknik, of course lah kita kena lukis dekat chart yang tu kita sebut sebagai setup. So you all are lucky today sebab Tuan Faris akan kongsikan dia punya setup hari ni yang sangat power. So siapa yang boleh faham, boleh praktis, memang you boleh buat duit. Kat market Malaysia ataupun mana-mana market. Itu untuk technician. Now, objectify ni macam mana? Siapa pernah dengar objectified investor? So, objectify investor ni, tuan-tuan, siapa pernah dengar respon 1? Tak pernah dengar respon 2? Oh, tak pernah dengar eh? Okay, objectify ni macam ni. Tuan-tuan dan puan. Siapa dekat sini yang minat dengan kereta? Respon 1. Siapa yang tak minat kereta, respon 2. So, bagi yang minat kereta ni, tuan-tuan dan puan, Formula 1 lah. Ni geng-geng Alonso ke geng-geng Mak Bestapeng? Alright. Untuk geng-geng yang minat kereta ni, let's say you ada duit, you akan invest dalam syarikat sebab you tahu pasal kereta. Kan? Kita tahu pasal kereta. Kita tahu pasal Myvi ataupun Pro2 ambil suka tiru apa ni Toyota punya produk. Ativa tu sebenarnya LC100 ataupun Land Cruiser King tapi dia kecil kan. Myvi tu kita tahu ambil design apa. Sama jugalah dengan Arus ke apa semua kan, yang semua daripada Toyota. So bagi mereka yang minat kereta, dia akan tahu. Dia akan melabur dalam syarikat, let's say MBSAB dan sebagainya yang terlibat dalam kereta dan sebagainya. Yes, ada yang cakap term pandai letak. Ya betul tuan-tuan dan puan. Sebab saya nak mudahkan orang faham. Sebab ada je dalam kita punya geng-geng kita ni, bukan semua profesional. Takkan saya nak guna term yang ekonomik punya term kan? Gitu. So untuk marahin, kita gunalah yang simple-simple. So objectify ni macam mana? Dia objekkan dia punya pelaburan dengan dia punya minat. Ataupun dia punya pengetahuan. Let's say, orang tu dia engineer. Dia tahu bab mekanik, apa ni, bab kereta ni orang panggil apa? Mechanical engineering. Something like that lah kan. So dia tahu. So dia akan invest on that industry sebab dia tahu. Maknanya dia objekkan dia punya interest, dia punya knowledge kepada dia punya investment. So saya katakan dia sebagai objectify. Gitu. Ataupun orang tu dia minat sangat komputer, minat sangat dengan gaming, so dia melabur dalam syarikat yang terlibat dalam orang kata apa, gaming products, gaming semiconductor, computers dan sebagainya. Sebagai contoh dekat apa ni, ada nama yang currently OpenAI punya CEO. Sebab dia minat dia kepada benda-benda teknologi, artificial intelligence dan sebagainya. So dia invest kepada dalam benda-benda macam tu. So ni adalah investor yang kita sebut sebagai objectify. So you kena identify diri sendiri lah. Kategori fundamental ke, technician ke, objectify ke, ataupun sophisticated. Sophisticated ni senang cerita tuan-tuan, dia campur semua. Fundamental pun dia ada knowledge, technician pun dia ada knowledge, objectify pun ada knowledge, and menjadikan dia seorang investor yang sophisticated. Yang ni of course kena ada ilmu, ada pengalaman dan sebagainya. So kita kena identify keempat-empat ni, kita duduk mana satu supaya kita tahu strategi pelaburan mana yang sesuai dengan kita, strategi pelaburan mana yang langsung tak sesuai dengan kita.
So bagi mereka yang kata tadi kat saya tadi mana mandai letak, ya saya mana mandai letak sebab saya nak memahamkan rakan-rakan kita yang baru dalam industri ataupun yang belum terlibat lagi tapi ada interest. So kalau rasa iri hati, tak apa. Terima kasih je lah atas kritikan anda. Atau next, terusnya kita tengok kepada bentuk dagangan. Macam saya kata tadi, ada fundamental. Yang ni dikolek untung. Fundamental investing maknanya ataupun value investing dan sebagainya. Dia beli saham. Let's say kita ambil contoh DNO Green Technology. Dia beli saham DNO, dia pegang 5-6 tahun. So bagi mereka yang beli saham DNO sebab baca research daripada EU nak guna Green Technology Requirement Reports, tak silap saya, in 2016-2015 dia beli saham DNO sebab dia nampak lepas ni Green Technology je yang akan kencang. Green Technology je yang akan dibenarkan ekspor produk ke Eropah. So, dia beli, dia pegang. So, orang tersebut adalah investing secara fundamental lah. Fundamental investing ataupun value investing. And of course, to realize your profit secara jelas, kena ambil masa yang agak lama. 4 hingga 5 tahun, tuan-tuan dan puan. Lama sikit. Now, seterusnya, bagi technical ataupun technical trading, technical investing, ni senang cerita trader lah. Guna technical analysis, guna candlestick, tengok price action, tengok volatility, tengok liquidity, tengok averages, tengok momentum dan sebagainya. And of course, dekat Malaysia ni mostly kita boleh long sahaja. Bukan tak boleh short, ada boleh short tetapi orang-orang tertentu sahaja. Orang-orang tertentu yang macam mana? Orang tersebut dia kena apply account lain yang dikenali sebagai IDSS ataupun IRSS. Stand for intraday short selling ataupun intraday regulated short selling. Maknanya kalau demo ni ada account IDSS ataupun IRSS, dia boleh short sell saham di Malaysia. Kalau tak ada, tak boleh lah tuan-tuan dan puan. Sayang lah, kesian lah dekat dia ya. Alright. And then of course, technical trading ada beberapa form, intraday, contra, swing, on all of these depend on volatility. Kalau volatility tu tak ada, nanya, berkuburlah kita di counter tersebut, samalah juga dengan kita pedal. So, kena pandai pilih. And of course, Tuan Faris akan kongsikan macam mana nak cari counter yang ada volatility, yang ada liquidity. So, lepas ni, jangan terus balik rumah. Balik rumah. Jangan terus tutup PC, stay bersama Tuan Faris sampai habis. Untuk ilmu, kena sabar. Atau gitu, setuju ke tidak? Now, kita tengok seterusnya kepada macam mana nak mula. Of course, tuan-tuan dan puan boleh buka account. Next slide. Account dagangan ni boleh buka dari mana? Sama ada nak buka dekat RHB ataupun boleh je buka dengan saya di iTrade CGS-AMB. Buka online je, isi online je semua. And of course, ada orang kata apa, EKYC, isi je form. Don't worry, saya akan tunjukkan cara, saya akan bagi guide. And then untuk pengesahan tu nanti kena ada ambil gambar selfie sikit. Yang tu kalau yang pernah masa biasa pakai bulu alis mata tebal-tebal tu mohon cabut lah, takut nanti tak detect. Ataupun yang masa ambil gambar tu rambut sisa sikat ke kiri ke kanan ke, jangan fashion sangat, nanti dia tak sama macam dalam IC kita. Ya. Alright, ada yang tanya fee dia RM8 minimum. FCPA pula dah. FCPO RM7 minimum. Antara paling murah, and of course ada syariah compliant punya futures account lah. Kalau nak tahu boleh contact saya lepas ni, no worry. So kita kena ada account dagangan dan juga account CDS. CDS ni boleh pakai yang sama, boleh tukar broker tapi pakai account yang sama boleh. Ataupun nak buat baru pun boleh. Kalau ada remiser dan dia cakap tak boleh buka satu je, awak boleh je cakap dia kau ni membohong. Hati kau ni jangan membongak aja. Mana? Boleh. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, boleh je. Kita nak buka 20 account CDS pun boleh. Kalau dekat Malaysia ni ada 20 bank investment lah. Nak buka dekat iTrade, dekat RHB, dekat M+, dekat Rakuten, dekat UOB Kehiang, Hong Leong, Public Bank Investment apa semua. Semua bank kita nak buka. Jenis geng-geng koleksi sijil lah ni. Boleh. Tak ada had. Boleh je buka. No problem. Alright. Itu untuk bagaimana nak mula. Kena ada account. And then syarat kelayakan dia macam mana. Syarat kelayakan ni tuan-tuan dan perempuan, pertama mestilah berumur 18 tahun ke atas. Of course, bagi mesti ada yang tanya, kenapa 18 tahun ke atas walaupun tak boleh kerja?
walaupun tak kerja, tak ada income, boleh actually. Of course, kita akan kategorikan dia sebagai pelabur yang macam mana. Itu atas bergantung kepada broker lah dan bank. Normally 18 tahun ke atas pun dah boleh, tapi saya nak cadangkan sebelum buka akaun, tuan-tuan dan puan letak duit dalam akaun tu, tunggu dulu sebulan, tabur dulu sebulan. Bila dah ada keluar statement kan akan nampak dekat statement bank ada dah 5,000 let's say. So nanti buka akaun CDS pakai statement bank tersebut. Jadi dekat credit department tu dia akan nampak lah, dia akan tengok, oh dia nak melabur. Oh ada saving 5,000, baru boleh. Kalau buka account, tak kisahlah account trading untuk CDS saham ke, atau untuk margin account untuk FCPO ke, bila tengok statement bank, hati kamu ni ada 1,200 je. Mana lepas? Itu yang menyebabkan kadang-kadang kita punya application tu fail. Tapi kalau orang yang ada income statement ataupun slip gaji tu lain cerita lah. Ni yang tak ada slip gaji. Alright. Now, kita tengok kepada syarat kelayakan. Pertama, berumur 18 tahun ke atas, tidak bankrupt. Kalau bankrupt tu bankruptcy ataupun blacklist, maaf lah tuan tak dapat le. Dan yang ketiga, kena ada akaun bank lah sebab untuk buat pembayaran dan terima bayaran. Kita tak nak kita terlibat dalam amla. Arti money laundering lah. Tak mahu. Bila kena hentam amla ni menangis bang. Menangis kat. Alright. Now, itu sahaja daripada saya. If ada apa-apa soalan, boleh je contact saya di 019-86-2902 ataupun boleh je lawati saya punya Facebook page Muhammad Azwar Hassan Remiser/CFBR ataupun boleh je email terus kepada email saya ataupun kalau nak belajar lagi, nak tengok lagi macam yang saya cakap tadi, macam mana nak trade warrant, boleh tengok di YouTube channel saya Azwar Hassan Remiser dan CFBR. Of course you can search it yourself. Okay, that's all from me. Ada apa-apa soalan sebelum saya mengundurkan diri? Sebelum kita serahkan kepada Tuan Faris, dia nak tak sabar dah tu. Alright, tak ada soalan. Thank you for coming. Tuan-tuan dan puan boleh kontak saya di 019-86-2902. Saya ulangi 019-686-2902 dan kalau nak belajar lagi boleh pergi ke YouTube saya dan juga FB, kita kongsikan daily tips for trading